Allah Subhanahu Wa Taala ada memberikan kelapangan dan bantuan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya ialah pada tahun ke-6 kenabian. Ini ialah satu pengorbanan yang sangat besar daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah, kalau kita fikirkan, kita umat Islam pada zaman ini, kita mungkin tak akan mampu untuk menanggung mujahadah dan kepayahan untuk Islam seperti mana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jazahumullahu khairan. Baik. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup dengan itu, ujian demi ujian terus dihadapi oleh Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun dalam ujian tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala ada memberikan kelapangan dan bantuan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya ialah pada tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian, dua orang yang hebat telah memeluk Islam, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu telah memeluk Islam, dan beliau terkenal sebagai seorang yang gagah dan digeruni serta disegani oleh penduduk Mekah, dan beliau memeluk Islam. Namun tidak cukup dengan itu, 3 hari atau beberapa hari selepas itu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pula masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memeluk Islam. Dengan kemasukan dua orang ini ke dalam agama Islam, maka menyebabkan lebih ramai orang Quraisy Mekah tertarik kepada Islam, khususnya bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila beliau memeluk Islam, para sahabat radhiyallahu anhum yang waktu itu mereka berada di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam, bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman beliau di hadapan baginda di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka bertakbir Allahu Akbar dengan takbir yang begitu kuat sehingga didengari sampai ke Kaabah. Kerana apa? Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu orang yang hebat, dan beliau asalnya hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti mana di dalam hadis disebutkan bahawa hati manusia ini di dalam genggaman Allah, bila Allah Subhanahu Wa Taala hendak ubahnya, maka Allah boleh ubahnya bila-bila masa saja. Jadi walaupun hati seorang yang asalnya hendak membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah mengubah hatinya daripada nak membunuh baginda bertukar kepada pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memeluk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian dikenali dengan nama Al-Faruq, orang yang membezakan di antara hak dan batil. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seterusnya para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada tahun tersebut, tahun ke-6 kenabian ni, apabila dua orang tu masuk Islam, makin ramai orang yang mula tertarik kepada Islam. Namun tetap perkembangan Islam masih agak perlahan pada ketika itu kerana masih lagi dalam fasa permulaan. Namun satu perubahan yang juga berlaku, iaitu pada ketika sebelum daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, sahabat tak ada di kalangan mereka yang berani untuk beribadat di Kaabah, yang menzahirkan ibadat di Kaabah. Namun bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka para sahabat radhiyallahu anhu sudah agak berani untuk menzahirkan ibadat agama Islam di Kaabah.